saya kena sebut kalau benda ni lama duk simpan, tapi kerap kali 3-4 tahun sekali beliau akan buat statement. Saya tak tahu dia ada niat ke tak ada niat, tapi daripada statement itu memberi gambaran bahawa kena hati-hati ya dengan Salafi, selain daripada Syi'rah, selain daripada Maturidiyah, selain daripada Junaid Baghdadi, selain daripada Imam Ghazali, ni kena jaga-jaga, membuka pintu kepada keganasan. Ini kenyataan yang jahat. Datuk Ayub Khan sebut dalam kenyataan dia sebelum ni, saya nak tunjuk betapa kenyataan ini sangat tidak adil. Katanya kelompok-kelompok begini memberi kenyataan yang ekstrim. Kenyataan mereka ekstrim, tak sesuai di Malaysia. Apa contoh kenyataan ekstrim tu? Tengok satu kenyataan ekstrim. Contohnya apa? Mereka menggambarkan sambutan Maulid Nabi sama seperti berarak tai pusam. Ini ekstrim. Kata Datuk Seri Ayub Khan. Masa tu Datuk ke belum Datuk Seri. Okey? Apa katanya? Kelompok ni ekstrim sebab mereka mengeluarkan pandangan berarak untuk Maulidur Rasul sama macam berarak untuk tai pusam. Ekstrim. Baik. Kawan Datuk Ayub Khan iaitu Zamihan Makzin. Zamihan Makzin pula kata, siapa tak mau sambut Maulid mewarisi iblis, sebab iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Kalau yang tu ekstrim, kawan hang si Zamihan ni tak ekstrim ke? Apa beza? Yang belah ni kata sambutan Maulid sama seperti berarak tai pusam, ekstrim. Zamihan pula kata tak mau sambut Maulid mewarisi iblis, sebab iblis bersedih di atas kelahiran Nabi. Iblis tak mau sambut Maulid juga. Dua-dua ekstrim. Di sini dihentam, tapi di sini kawan dia. Kita nak persoalkan mana manhaj dia. Kalau dia orang agama, okey, tak ada masalah. Semua orang dia ada kawan-kawan yang dia sokong, tapi pakai uniform polis yang sepatutnya berada di pertengahan. Kenapa ekstrim ini dihentam? Ekstrim tu tak dikatakan apa-apa. Antara apa? Katanya ciri-ciri aliran ini adalah mereka menganggap orang kafir harbi. Satu-satunya mufti di Malaysia yang kata DAP kafir harbi by word adalah Mufti Pahang. Tak ada kena mengena dengan Wahabi ke Salafi ke apa ke? Itu tak ekstrim ke? Kalau ada pun kenyataan begitu, ia dikeluarkan oleh Mufti Pahang. Mufti Perlis tak pernah kata macam tu. Isu-isu begini kan, kelompok ini kata kerajaan Taghut katanya. Mereka kata kerajaan Taghut, mereka kata kerajaan ni kerajaan sekular dan sebagainya. Tuan, ini pertembungan begini berlaku disebabkan perbezaan parti politik dahulu. Telah berlaku, tapi tak disalahkan. Dia ambil apa yang dibuat oleh kelompok Salafi Jihadi, bagi gambaran supaya orang yang dengar tu nampak bahawa masalah dia bermula dengan ideologi Salafi. Ini isu yang kena saya kena address juga. Kena berlaku adil dalam bab ini. Dia tak bolehlah mentang-mentang kawan kita duduk diam, orang yang satu aliran kita duduk diam, kesalahan orang lain kita besarkan, kita kaitkan dengan manhaj itu secara umum. Ini tak boleh. Beliau sebut sebelum ni, beliau sebut cukuplah sekadar orang Salafi kata dia Syiah. Bila kata Syiah, nanti orang lain akan datang, orang lain akan halalkan darah dia dan sebagainya, buat cubaan nak membunuh dan sebagainya. Ini bukan kerja Salafi saja. Pro ekstrem yang macam ni, ugut nak bunuh orang, ugut nak mencederakan orang, berlaku dalam semua aliran. Kes baru ni, berapa ramai ugut nak bunuh Rora? Manhaj mereka tak dipersalahkan pun. Mazhar punya kereta kena bakar. Manhaj mereka tak dipersalahkan pun. Tapi bila datang orang ugut Datuk Seri Ayub Khan ni, katanya, idea ni bermula sebab Salafi pergi tuduh dia Syiah, orang lain menghalalkan darah dia. Bukan hang seorang yang kena ugutan macam ni, orang lain pun kena. Tetapi tak adil lah kalau manhaj dipersalahkan atas isu-isu yang macam ni. Itu saya nak tekankan. Dalam bab ini, kalau betul-betul nak lawan ekstremis, sasarkan kepada kelompok ekstremis tu. Sasarkan kepada kelompok ekstremis, sasarkan kepada kelompok teroris. Tapi jangan dikaitkan manhaj secara umum. Sebab kalau kamu sasarkan kritikan kepada satu manhaj, sama ada Salafi ke, sama ada Syi'rah ke, sama ada Maturidiyah ke, apa ke, kamu akan menyebabkan kebencian berlaku di kalangan ramai orang. Ramai orang bila mereka tengok ucapan Datuk Seri Ayub Khan ni, mereka keluar, mereka kata apa? Tengok Salafi sokong keganasan. Sedangkan hakikatnya tak begitu, itu kelompok majoriti.
Baik, kalau orang nak counter balik isu itu, kalau orang buat macam saya sebut tadi, keluarkan semua keganasan yang berkaitan dengan tradisionalis ataupun Asy'ariyah, buat kesimpulan Asy'ariyah membawa keganasan. Akhirnya kalau semua orang buat begini, semua mazhab akan tercalit dengan keganasan. Jadi isu ni kena adil, kena adil. Jangan buat tuduhan rambang kena kepada orang lain yang mengikut aliran. Aliran ini ada ramai orang dalam aliran itu. Ada banyak sub pemikiran. Di Malaysia kan, di Malaysia. Satu-satunya orang yang kena penjara seingat saya sebab mengajar tanpa tauliah. Satu je, Ustaz Rasul Dahari. Dia seorang juga kena penjara sebab mengajar tanpa tauliah. Ada dia lawan? Tak. Duduk dalam penjara setahun. Kita ada pandangan yang tak setuju dengan dia. Tapi dia menunjukkan contoh kumpulan yang bersama dengan dia, walaupun ucapan mereka tentang bid'ah keras, tetapi mereka taat kepada pemerintah. Ketika dipenjarakan, dia tak ajak untuk orang lawan pemerintah. Bahkan mereka memegang pandangan bahawa jangan lawan dengan pemerintah. Di Saudi, saya bagi contoh dekat Saudi, Salafi mazhab rasmi. Tapi pembawakan ulama' di Saudi adalah taat kepada pemerintah. Urusan-urusan kenegaraan serahkan kepada pemerintah. Trend mereka di sana. Sampai kritik pemerintah pun dia tak bagi. Jadi tak adil lah kalau dia pergi letak torchlight dia tu, pergi suruh kepada Salafi jihadi, kemudian bagi gambaran kepada orang awam, tengok ini Salafi punya kerja, Salafi buat begini. Ini sikap yang sangat tidak adil. Orang agama buat, kita boleh faham. Sebab orang agama akan berbeza pandangan. Orang agama ada dia punya bias sendiri. Tapi orang yang sepatutnya duduk di tengah-tengah kepimpinan polis tak boleh buat perangai begini. Tak wajar buat perangai begini, menggunakan kedudukan dia untuk menimbulkan kebencian kepada satu kelompok manusia. Betul yang saya sebut ni, ada dalam video dia. Ucapan dia boleh cek balik ucapan dia. Dan sekali lagi saya sebut ni bukan kerana nak cari-cari kesalahan. Kalau tak ada ucapan terbaru dia ni, saya pun tak teringin nak sebut nama. Adil lah, berlaku adil. Serang ekstremisme tu dah. Itu, kat situ kerja dia. Kelompok tu yang salah. Yang nak pergi tarik dengan manhaj salafi, dengan membida'ahkan amalan-amalan yang khilafiyah. Ini memang khilafiyah. Ada mazhab yang bida'ahkan, nak haramkan macam mana? Dalam buku Maliki, baca talqin ramai-ramai, Imam Malik kata bid'ah. Dalam mazhab Maliki bid'ah. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu dianggap okey. Itulah nama dia khilaf. Bila nama dia khilaf, ada orang kata bid'ah, ada orang kata sunnah. Di situlah yang berlaku khilaf. Kalau nak semua orang kata okey, jangan kata bid'ah, itu bukan khilaf. Saya tak expect ketua polis untuk faham ni sebab memang bidang dia bukan bidang agama. Tapi agamawan aswaja kena faham lah. Nama kata khilaf, itulah khilaf. Takkan semua orang nak bagi satu pandangannya. Hang boleh kata sunnah, aku boleh kata sunnah, hanya yang kata bid'ah. Ini bukan khilaf. Kalau begitu sepakat namanya. Jadi itu sejam dah. Tak ada masuk tajuk kita. Saya kena sebut juga lah, benda ni lama duk simpan tapi kerap kali 3-4 tahun sekali beliau akan buat statement. Saya tak tahu dia ada niat ke tak ada niat, tapi daripada statement itu memberi gambaran bahawa kena hati-hati ya dengan Salafi, selain daripada Syi'rah, selain daripada Maturidiyah, selain daripada Junaid Baghdadi, selain daripada Imam Ghazali, ini kena jaga-jaga, membuka pintu kepada keganasan. Ini kenyataan yang jahat. Bias, prejudis, membawa kepada kebencian kepada satu kelompok. Apatah lagi ini satu negeri yang merupakan pegangan rasmi di negeri itu, diiktiraf oleh raja memerintah negeri itu, Salafi. Jadi pegang jawatan tinggi kerajaan jangan buat perangai macam ni. Tak patut dan tak padan.